A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa anshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Apabila kita berbicara tentang bulan Syawal, sebenarnya bulan Syawal adalah satu anugerah yang Allah berikan kepada kita disebabkan di atas kejayaan kita mengharungi segala cabaran, segala ujian di dalam bulan Ramadan. Jadi oleh kerana itu, sebenarnya bulan Syawal merupakan satu bulan yang di dalam Islam juga satu hal yang perlu kita ambil berat, ya, supaya kita dapat mengikuti apa yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita akan memberikan beberapa panduan, ya, mengikut sunnah ataupun tuntunan yang telah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kita mengharungi bulan Syawal. Jadi yang pertama, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila diumumkan 1 Syawal, jadi yang pertama yang perlu kita laksanakan adalah sebenarnya kita masih membawa amalan-amalan ibadah yang berada di bulan Ramadan. Iaitu yang pertama, kita melakukan lagi iaitu solat tahajud, ya. Jadi solat tahajud ni sebenarnya bukan hanya di dalam bulan Ramadan yang boleh kita laksanakan, tetapi pada pagi Syawal juga kita digalakkan untuk melakukan solat sunat tahajud, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, ya. Gunakanlah sebahagian daripada malam tadi untuk kamu bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maknanya di samping kita meraihkan, ya, dengan kedatangan Syawal, tapi dalam masa yang sama kita masih lagi meneruskan ibadah-ibadah kita dalam bulan Ramadan dan kita bawa ke dalam bulan Syawal, iaitu dengan kita melakukan solat sunat tahajud. Jadi itu yang pertama yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua yang boleh kita ikut lagi adalah kita perbanyakkan takbir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila telah diumumkan 1 Syawal, jadi kita digalakkan untuk sentiasa memperbanyakkan takbir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiganya ialah iaitu pada keesokan harinya, ya. Keesokan harinya kita disunatkan, ya. Maknanya kita berniat untuk mandi di pagi Syawal. Jadi kita niatkan, ya, solat, kita niatkan, ya, sunat, mandi pada pagi Syawal tersebut. Jadi kita niatkan agar kita dapat ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian apa lagi yang boleh kita lakukan mengikut tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebelum kita melaksanakan solat sunat Aidul Fitri, ya. Jadi sebagaimana telah dianjurkan oleh Nabi, jadi Nabi menjamah makanan terlebih dahulu, ya, sebelum pergi ke masjid untuk menunaikan solat sunat Aidul Fitri, ya. Jadi di sini kita juga, ya, maknanya kita juga boleh, ya, mengikut apa yang telah dituntun oleh Nabi, iaitu kita mesti ataupun kita menyediakan terlebih dahulu makanan, ya. Kita menjamah makanan terlebih dahulu, ya, bersama dengan ahli keluarga kita, ya, dan sebagainya lah, ya, untuk kita sediakan tadi, menjamah terlebih dahulu sebelum kita pergi menunaikan solat sunat Aidul Fitri, ya. Kemudian apa lagi yang boleh kita kongsi di sini ialah iaitu Nabi menunjukkan kepada kita kita pergi ke masjid menggunakan jalan yang lain, dan apabila kita kembali semula ke rumah kita, kita menggunakan jalan yang lain, ya. Jadi maksudnya bukan haluan yang satu, ya. Jadi kita pergi jalan yang lain dan kita kembali mengikut jalan yang lain, ya. Jadi apa dia punya hikmah dia? Nabi menunjukkan kepada kita sebegini adalah supaya kita dapat, ya, bertemu dengan rakan taulan kita, bertemu dengan sahabat handai kita, bertemu dengan saudara mara kita dan sebagainya, ya. Jadi sebab itulah maknanya dalam kita menunaikan ataupun dalam kita meraihkan Syawal ni ada banyak perkara sebenarnya yang boleh kita mengikuti ataupun kita mengikut apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi sebenarnya banyak lagi tuntunan-tuntunan ataupun sunnah-sunnah yang boleh kita ikut, yang boleh kita amalkan di
pagi Syawal, terutamanya iaitu kita meraihkan bila kita bertemu dengan saudara mara kita, kita bersalaman, ya, taqabbalallahu minni wa minkum dan sebagainya, kita menyebut kan supaya amalan kita diterima, ya, dan juga amalan kamu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi benda-benda macam inilah yang perlu kita hidupkan, ya, di pagi Syawal, ya, supaya kita tidak mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Mana selama 1 bulan kita berada di madrasah Ramadan, kita dah dilatih dan kita telah dibimbing dengan segala ibadah-ibadah, ya, untuk kita menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tiba-tiba bila masuk di bulan Syawal, kalau kita tidak mengikut peraturan atau tidak mengikut sunnah Nabi SAW, jadi kita dalam masa yang sama kita terus melakukan perkara-perkara yang tidak ataupun yang bertentangan dengan agama Islam itu sendiri, ya. Jadi marilah di pagi Syawal ini, jadi kita mengikut apa yang telah disunahkan oleh Nabi SAW, beberapa sunnah yang telah saya sebutkan tadi, ya. Jadi mudah-mudahan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kita lah untuk kita melaksanakan segala sunnah pada bulan Syawal nanti, ya. Jadi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rashidi bin Abbas ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada semua warga UMP. Semoga kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.